Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seterusnya saya akan buat satu lagi demo berkenaan dengan tutorial aplikasi asset. Okay, aplikasi asset ni adalah satu aplikasi yang untuk memudahkan kita menyediakan dokumen-dokumen atau borang-borang berkenaan dengan aset. Okay, kita login dulu. Asset alih 1 2 3 4 5 6. Okay, bila kita dah buka ke laman sistem asset alih ni, okay, dia ada maklumat utama. Pada maklumat utama ni kita boleh update kita punya kategori dulu. Kategori ni kita untuk kita kategorikan lah jenis-jenis aset kita. Kita pulang kepada tuan-tuan punya kemudahan lah. Kalau katalah kita nak tambah apalah berkenaan kategori ni, lain-lain aset, masukkan saja jenis-jenis kat sini lah kategori. Kategori ni untuk kita, saya akan tunjukkan macam mana dia akan memudahkan kita membuat carian bila kita mempunyai banyak aset dalam senarai kita. Okey, yang keduanya dia akan terus pergi ke sub kategori, di mana sub kategori ni adalah di bahagian sub kategori adalah nama aset tersebut. Katalah meja murid, meja kantin, meja guru, dan kategori dia adalah dia punya apa yang kita dah type tadi pandai kategori tadi yang kita telah kemas sini. Katalah kita nak tambah, kita pergi ke butang yang bawah ni, kuning ni. Kita klik, katalah kita beli motor. Contoh motor. Kita tambah, katalah ni alatan, ni kenderaan. Kita letak sini. Okey. Jadi kita tengok kalau motor ni dah wujud, dia akan dekat duplicate lah. Sebab kita dah ada motor kat atas tu, kita akan buat dia dah duplicate. Jadi kalau kita nak tambah, katalah selain motor, katalah mesin potong rumput, contoh kita beli mesin potong rumput, kita tambah. Dia ni adalah jenis apa, katalah jenis ni bengkel, kelengkapan bengkel, contoh. Tutup. Dia tutup, dia akan update lah. Okey, lepas tu lokasi aset ni adalah lokasi-lokasi yang kita nak ada maklumat Q47. Jadi apa-apa dokumen yang kita tampal dekat kawasan-kawasan yang ada maklumat senarai aset. Q47 tu dia akan auto menjana laporan Q47 tu secara auto. Okey, nak tambah katalah ni apa, ruangan, katalah surau. Surau, kita tambah surau. Jadi dia akan keluar surau lah dekat dalam lokasi aset untuk Q47 nanti. Okay, kalau ada lah. Kalau ni betul maklumat pembekal adalah pembekal yang memekalkan aset-aset tersebut. Okay, dia mulakan dengan nama, alamat, telefon dan email. Yang wajib adalah nama. Alamat, telefon, email tak wajib. Yang penting kena ada nama sekurang-kurangnya lah. Tapi lebih baik kalau kita dapat key in semua maklumat-maklumat yang ada dekat dalam ni lah. Nombor telefon kita boleh kemas kini. Okey, seterusnya daftar fail dan limit ni kita tak payah, ini kita biarkan saja sebab ini semuanya dia buat secara auto. Jangan kacau benda ni. Okey, seterusnya kita akan pergi daftar. So daftar ni aset ni ada dua, satu aset nilai rendah, satu aset harta modal. Kalau kita ingat tahun-tahun yang sebelum 2015 ke bawah, dia tidak panggil aset nilai rendah dan harta modal, dia panggil inventory dan harta modal. Dan dia punya rujukan pun berbeza. Maknanya kalau harta modal dia akan gunakan H, kalau inventory dia akan gunakan I. Bila kita dah mula pakai perkeliling baru, dia akan gunakan aset nilai rendah dan harta modal, di mana amount dia 2,000 ke atas dianggap sebagai harta modal, 2,000 ke bawah dan dianggap sebagai aset nilai rendah. Manakala kalau tahun sebelum ni 1,000 ke atas adalah harta modal, 1,000 ke bawah adalah inventory. Jadi saya akan tunjuk sistem ni akan kena secara kena pasti secara auto. Tuan-tuan tak perlu tentukan dia punya jenis aset tu, dia akan buat secara auto. Okay, kita akan mulakan dengan pendaftaran individu dulu. Katalah individu ni kita beli motor lah, katakan kita belikan motor, katalah kita beli jenis motor, katalah kita beli apa, Modenas lah contoh dulu. Modenas jenis katalah ni adalah kenderaan. Dia akan keluar motor saja. Yang lain aset tak akan keluar sub kategori. Kita ni buatan Malaysia, enjin
X 1 2 3 4 5 6. Kalau ada maklumat kita masukkanlah. Okey, harga perolehan asal katalah kita harga 7,000. Okey, tarikh nombor pendaftaran katalah X Y Z 1 2 3 4. Okey, tarikh beli katalah 1/1 2019. Tarikh perolehan kata sama juga 1/1 2019. Tempoh jaminan 2 tahun. Okey, nombor pesanan X CJB 1 2 3 4 5 6. Okey, pembekal yang memekalkan aset ni adalah katalah high tech resources baru. Nombor chassis kita letaklah apa yang ada di dalam keran tu lah. Okey, katalah status aset digunakan. Okey, bila sampai ke nombor siri, kata ni aset baru yang belum ada didaftarkan, sebab aset ni akan didaftarkan mengikut tahun. Kalau tahun 2019 habis tahun tu, bila mula 2020 dia akan mula dengan satu balik. Dia akan bezakan. Kalau ini ada harta modal, ni H, nampak H ni kat kuning ni H. Jadi kita akan semak nombor siri. 2019 belum ada lagi pendaftaran untuk harta modal. Jadi maknanya aset adalah aset nilai nombor 1. Dan lokasi yang menyimpan aset ni adalah yang bertanggungjawab untuk menguruskan aset ni adalah pejabat. Contoh pejabat, kita pilih pejabat, kita simpan. Bila kita simpan, kita semak nombor siri, dia dah daftarkan. Dia dah ada satu dah nombor daftar. Pada 2019 satu adalah motor ni. Okey, kita boleh cetak bahagian A. Kita nampak kat sini adalah Cupa 3 sebab dia adalah harta modal. Dia automatically kita tak tentukan dokumen mana, dia akan auto jadi Cupa 3 terus saja. Dan bahagian B adalah muka surat belakang tu. Ini adalah dia punya dokumen pendaftaran ni. Jadi bila kita dah buat, kita simpan. Kita simpan, katalah kita nak tambah lagi. Katalah kita ada beli perabot. Lagi perabot. Jadi katalah kita ada buat sambung untuk beli perabot. Okey, katalah perabot adalah katalah kita beli meja guru. Harga perolehan asal 400. Okey, kita tengok bila 400 saja. Tarikh beli katalah beli pada 1/1/2020. Okey, dia terus tukar R sebab dia adalah nilai rendah. Kita beli 1/4/2020. Okey, pembekal yang membekalkannya adalah katalah DNS, pesanan kerajaan katalah FGR. Okey, nombor siri kita tengok sini. Kat sini tak ada lagi harta yang rendah, bilangan 1 tak ada lagi, jadi kita terus start nombor 1. So lokasi katalah meja guru ni, katalah bilik guru ni, simpan. Okay, kita simpan. Bila kita simpan, kita cetak, dia dah ada Cupa dia sendiri. Okay. Jadi bila kita tengok daftar aset, dia ada dua daftar yang kita nampak dekat dalam standard aset ni. Okay, bila kita dah siap untuk daftar aset ni, katalah kita nak buat pukal. Kalau kita tengok daftar aset ni balik, okay, dia akan ada usia aset pun akan ada kat sini. Lokasi kat mana, penggunaan, jenis aset, meja guru, semua nombor rujukan pun ada. Katalah kita nak buat perubahan aset tersebut. Setelah kita dah buat, kita nak ubah. Kita pergi daftar aset, kita pergi cari dokumen ni, kita Ctrl C, copy, kita cari, Ctrl V. Setelah kita nak ubah, katalah yang beli ni adalah daripada HR Brothers, kita simpan. Dengan sendirinya dia akan bertukarlah dia punya Cupa ni. Jadi kita ubah.
lokasi ke, baik apa semua kita nak ubah, kita boleh ubah cara tu lah. Okey. So saya nak tunjuk macam mana cara kita boleh buat pendaftaran individu pukal. Mana kita katalah kita beli 100 aset. Katalah kita beli banyak lah, 30 aset. Kita pergi ke sini, pergi ke butang window tu, kita buka format kat sini. Ada template baru. Katalah kita ada beli meja. Katalah kita beli meja. Kita ada beli meja murid. Kita ada beli meja murid, kata contoh kita tengok kat sini. Meja murid, kategori aset. Kalau kita tengok sini meja murid, ada tak meja murid? Meja murid. Dia adalah perabot. Kita copy sini. Meja murid perabot. Kita meja murid. Kita pergi sini. Dekat template baru ni, pergi ke subkategori. Okey, dia terbalik Nanti kita pergi ke masukkan subkategori, dia adalah meja murid. Dan dia punya kategori adalah perabot. Okey, tarikh perolehan katalah beli pada 1 bulan 3 2020. Okey, tarikh perolehan, tarikh diterima pun sama. Ni harga perolehan katalah 300. Nombor pesanan CJB 24567. Okey. Yang kuning-kuning ni wajib Okey. Kata lokasi, kita nak buat dekat sini. Lokasi ada 3 tempat. Lokasi aset ni kita nak tengok ada 3 tempat. Katalah bilik fizik. Okey, ada 3 bilik ni. Ada 3 bilik. Kita nak bilik bimbingan dan kaunseling, bilik fizik, bilik KJK. GKT. Contoh kita letak sini. Kita pergi ke Excel tadi balik. Kita letak sini dulu. Bilik yang kita nak ni, buangkan lokasi dia. Okey, kita akan letak ni dulu. Okey, katakan ini kalau kita tengok 300 unit adalah aset nilai rendah. Katalah dia punya lokasi 10 dekat bilik kaunseling, 10 dekat fizik, 10 dekat bilik JKT. Mana ada 30 lah. So kita letak bilangan pembekal, nama pembekal dulu. So katalah pembekal yang membekalkan ni adalah DNS Scientific. Kita copy DNS Scientific, sepijit nama dia. Kita pindahkan ke sini. Okey. Paste sini, status asset kita letak digunakan. Tulis digunakan. Okey, harga semasa biarkan dia kosong. Okay, kita pilih sini. Okey, sekarang ni katalah kita pindahkan ni dulu. Kita pindahkan video counseling ni, kita pindahkan ke sini dulu untuk nanti kita copy saja. Okey. So sekarang ni ada 30. Betul tak? Yang semua sama kecuali yang tak sama adalah dia punya nombor rujukan. Okey, kita copy. Ctrl C. Kalau 30 maknanya ada 31. 31 maknanya kalau 30 ada 31 kat sini. Kejap kita copy dulu. Ni salah. Kita copy. Dia kena copy satu persatu kita kena copy daripada nombor 2 sampai ke T ni. Kita C, kita copy sampai nombor 31. Kita bantu copy. So sama dia akan masuk sama. Bila kita dah samakan, kita letak bilangan. Bilangan ni satu unit je sebab satu kipas satu dia punya ni. Untuk nombor 1 sampai nombor 11 kita akan letak dia adalah di bilik bimbingan kaunseling. Bilik bimbingan kaunseling. Kita letak kat sini. 1 dengan 11. Yang kedua kita letak bilik fizik. Bilik fizik. Ni ada 30. Copy ni.
tu sampai ke sini. Di bilik fizik, kita ambil bilik fizik, kita masukkan dekat sini. Bilik fizik, sini, pergi sini. Pastikan dia betul-betul ni lah, bawah 30 ni. Okey, lagi 30, lagi 10 ni adalah di bilik seterusnya. Sekejap, kita masukkan sini dulu. Okey, ini dah terlebih, tak apa, kita letak ni saja. Kita letak sini. Okey. Selebihnya adalah bilik JKT. Okey, kita letak sini JKT. Okey. So kita nampak kat sini yang tinggal hanyalah nombor daftar aset. Nombor daftar ni kita tengok kat sini. Kita tutup ni. Kita pergi ke daftar aset. Kita akan pergi pendaftaran individu. Pergi cari daftar aset. Ini semua harta yang kita nak daftar tu adalah aset nilai rendah kan. Kita tengok aset nilai rendah sini. Aset nilai rendah kan ni bilangan dia adalah nombor 1. Maknanya yang kita akan start dengan yang kita punya daftar baru ni adalah nombor 2. Kita pergi ke daftaran vokal. Kosong lagi kan. Kita pergi tempat file Excel tadi, template baru, kita masukkan nombor daftar aset nombor 2. Okey, nombor 2 ni tuan-tuan tekan double klik ke bawah, dia akan nampak semua 2 dan kita pilih dia punya autofill ni, kita pilih fill series. So automatically dia akan tukar terus jadi numbering. Bila jadi numbering, kita boleh copy daripada semua ni, copy, tarik sampai ke nombor 31 ni. Kita Ctrl C, copy. Kita pergi ke Excel ni, kita ambil ke butang bintang ni, klik sini, kita Ctrl V. Dia akan masuk semua. Dia masuk semua. Kita yes. Dengan sendirinya data tu telah siap masuk, dimasukkan. Okey, jadi bila kita pergi ke laporan ada 2. Laporan keseluruhan, maknanya kalau kita nak print semua Q4 3, Q4 4, dia akan masuk dekat dalam report ni. Kita tinggal print saja. Semua dah ada dalam ni. Kita boleh scroll ke bawah ni. Kita tinggal print je lah. Kita tekan Ctrl P dan kita boleh print. Okey, yang seterusnya kalau kita nak buka Q4, ini muka surat sebelah lah. Yang ni muka surat belakang, kotak belakang ni. Okey, yang Q4 5 6 ni adalah senarai atau modal Q4 5. Maknanya kita nak senarai, kita akan nampak senarai aset tu lah. Okey. Katalah kita nak pergi Q47, ini adalah semua daftar-daftar yang ada di Q47. Okey, kita akan nampak lokasi-lokasi ni akan ada dia punya Q47 dia. Okey. Lepas tu dia akan pergi ke stiker lah. Stiker kalau nak pakai stiker lah, tapi kalau tak perlu, kalau tak nak pakai pun tak ada masalah. Okey. Dan masa sama, kita juga ada verifikasi aset. So verifikasi aset ni adalah Q4 11. Mana tidak tahu kalau kita nak buat sematkan aset, kita print je. Dan dia akan print mengikut lokasi. Dan kita bagi kepada pegawai yang menjaga lokasi tersebut untuk dia semak aset tersebut wujud atau tidak. Dia boleh tanda ikut nombor nota ni lah. Dan bila dia dah buat, katalah dia nak tengok laporan untuk tempoh. Ikut tempoh. Katalah kita nak tengok tahun 2020 saja. Tahun lepas kita tak tengok. Kita ambil tempoh 2020. Laporan untuk 2020 saja akan keluar. Mana 2019 pun tak akan keluar lah. So kalau kita nak buat perakuan, kalau ada lah, kalau ada dia akan wujud lah, kalau tak ada, tak ada lah. Jadi tuan-tuan, bila dah siap ni, laporan tahunan ni dia akan keluar ikut tahun lah. Ini kita tengok laporan tahunan dia punya ni, Q8. Dapat catat tahunan 2000. Dia akan print bila kita dah buat ni, kita tutup dan kita boleh katalah tiap-tiap tahun kita nak hantar laporan kita ke PBD. So kita boleh gunakan format yang saya bagi dekat dalam folder ni. Ada satu format dipanggil Q12.
Ini kita boleh isi lah. Katalah sukuan pertama kita isi nama sekolah lah. Sekali SMK tahun bila? Katalah tahun 2020. Katalah sukuan pertama kita hantar, kita buat sematkan 100 aset. Mana yang A ni adalah sedang digunakan. Katalah daripada 100 ni 70 digunakan. Okey. B katalah tidak digunakan, katalah 30 tidak digunakan. Nah, sendirinya saya makan 100% yang tidak digunakan 30, yang keseluruhan 10. Yang ni kita print, kita boleh hantar. Kita print yang preview ni kita print, kita hantar ni lah laporan ni kepada pihak PPD. Kita tak boleh buat dekat dalam sistem ni sekali sebab nanti tuan-tuan kena key in balik satu persatu, dia akan jadi lagi banyak lah proses tu. Jadi aset sekadar tu saja untuk panduan untuk aset. Dia boleh memudahkan lah cara masuk, cara pukal ataupun cara individu. Jadi harap dia akan membantu kita lah untuk mempercepatkan kita punya penyediaan laporan aset. Okay, terima kasih.